Didik TV KPM. Sekarang ini Cikgu Fazrin akan menerangkan macam mana kita dapat markah yang penuh dalam bahagian B. Silakan Cikgu. Okey, murid-murid di rumah kita sambung kepada bahagian B, bagi kertas 1. Kita tengok kepada bentuk soalan, 4 soalan besar lah macam saya cakap tadi. Baik. Jawab semua soalan. Okey. Okey, untuk bentuk soalan adalah soalan esei, respon tidak terhad ataupun respon terbuka. Okey, untuk soalan dia ada 2 soalan bagi 10 markah dan juga 2 soalan bagi 15 markah. Okey, jadi kita tak tahulah yang mana di depan yang mana di belakang lah. Tapi dia mesti 10 markah untuk 2 soalan dan 15 markah lagi untuk 2 soalan lagi. Jadi kita jumlahkan jadi 50 lah. Okey, masa yang dicadangkan adalah 1 jam 15 minit. Ini sekadar cadangan daripada saya. Kalau murid-murid sekolah lain mungkin awak boleh mengikut cadangan guru-guru awak sendirilah. Okey. Kemudian panduan menjawab soalan. Baca soalan yang pertama, baca soalan dengan tenang dan cermat. Baik. Okey, kenal pasti dan garis kata kunci bagi setiap soalan. Murid, awak dah dapat soalan tu awak garis. Gunakan pen merah ke pensil ke gariskan kata kunci bagi soalan. Okey, jadi lebih mudah untuk awak fokus untuk menjawab. Okey, yang ketiga, tulisan mesti jelas dan mudah dibaca. Ini yang paling penting Kamal. Okey, tulisan mesti jelas dan mudah dibaca. Jangan buat short form yang YG jangan. Okey, ini akan menimbulkan kesalahan pada awak lah. Dah hilang markah. Dah hilang markah kat situ. Jadi kalau ayat nak disambungkan jadi maksud yang lain. Baik. Okey, kemudian penulisan format secara point. Okey, maknanya tak ada karangan. Sebab pertanyaan ni dia bukan bahasa, dia bukan berbunga-bunga. Ya. Dia direct kepada jawapan. Straight pada jawapan. Okey, soalan. Bagi soalan, biasanya dia ada soalan nyatakan untuk 1 markah. Yang kedua, terangkan. Terangkan 2 markah, fakta dan huraian. Maknanya 1 fakta, 1 huraian. Kalau dia tak boleh buat huraian pun, murid-murid, awak boleh buat contoh. Maknanya awak dah jawab, awak beri contoh. Kalau awak tak boleh jawab, untuk huraiannya. Okey, yang ketiga adalah huraikan. Huraikan ni biasanya soalan-soalan berkaitan langkah-langkah amali. Langkah-langkah amali. Awak boleh rujuk pada buku teks, tengok ada berapa amali yang kita dah buat, yang awak dah belajar. Biasanya soalan-soalan huraikan ni berkaitan dengan soalan amali. Saya tak cakap confirm keluar, tapi biasanya, kebiasaannya. Huraikan ni berkaitan dengan soalan-soalan amali. Baik, Cikgu. Okey, kita pergi kepada panduan menjawab seterusnya. Jawapan dalam bentuk poin dan berstruktur. Okey, nyatakan 1 fakta, macam saya cakap tadi lah. Terangkan 1 fakta, 1 huraian. Seterusnya tulisan, ringkas dan padat. Terus pergi kepada isi dan jawapan. Tak perlu ada bunga-bunga macam saya cakap tadi. Terus kepada isi, tak ada pendahuluan. Okey, ini saya cakap tadi, jangan bermain dengan bahasa. Jangan mengulangi contoh atau huraian atau jawapan pada fakta lain. Maknanya dia dah jawab tadi, dia bawa contoh tadi kepada jawapan seterusnya. Jadi tak bolehlah. Okey, jawab mengikut markah yang diberikan. Kalau 2 markah, jawapannya biasanya 1 fakta, 1 huraian. Kalau 4 markah, 2 fakta, 2 huraian. Kalau 6 markah, bahagian B ada 6 markah. Jadi 3 fakta, 3 huraian. Baik. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pengiraan. Pengiraan mesti tunjuk jalan kerja. Tunjuk jalan kerja. Jangan terus jawapan. 2 tambah 1, dia terus jawab 3. Tak boleh macam tu. Untuk bahagian B, dia ada markah pengiraan. Okey, jadi pelajar mesti tunjuklah 2 tambah 1 sama dengan. Macam itulah lebih kurang Kamal. Okey, bagi jawapan pula, kita mesti di belakang tu 2 titik perpuluhan. Maknanya, contoh 20.9... saya bagi senang lah, 20.444. Banyak 4-nya. Ada 8 4 kat belakang tu. Jadi kita mesti bundakan 2 titik perpuluhan. Jadi 20.44. 20.44. Betul Kamal. Okey, murid-murid ingat jadi ini kebiasaan lah. Saya pun ada mengajar jugalah, murid-murid saya pun kadang-kadang tersilap. Dia bagi sampai 3 atau 4 titik perpuluhan. Jadi ini satu kesalahan lah. Okey, contoh unit. Kesalahan lain kita tengok unit. Unit contoh berat mesti unit kilogram ataupun gram. Jadi jangan abaikan jawapan dalam bentuk unit ni. Contoh dia jawab je 20, dia jawab 20 je. Kita tak tahu RM20 ke, 20 kilogram ke, 20 sen ke. 20 sen ke. Jadi unit jangan diabaikan. Biasanya soalan unit ni bajalah NPM, penyata kewangan dan lain-lain. Okey.
Untuk lebih berkesan, jarakkan antara fakta, buat garisan. Maknanya bila jawab tu kena selang lah. Selang. Okey, tulisan nyata, senang baca dan berformat. Tak ada tegak, jadi sengit. Tegak balik, sengit lagi, belah kiri pula. Jadi, biasakan dengan tulisan yang berformat. Maknanya straight, kalau tegak tu tegak sampai habis kita jawab. Orang kata mudah untuk kita dibaca lah. Pemeriksa baca. Pemeriksa baca pun mudah. Okey, seterusnya kita pergi pada cara menulis jawapan yang digalakkan. Okey, Kemal Okey. Cara menulis jawapan yang digalakkan, macam inilah saya cakap tadi. Ada fakta, ada huraian dan diselangkan. Okey, antara fakta tu dijarakkan. Okey, lebih mudah untuk pemeriksa baca. Okey. Kemudian kita tengok kepada cara menulis jawapan yang tidak digalakkan. Okey, tidak digalakkan pencemaran tanah menjadi punca. Ini dia buat macam ayat, karangan. Jadi sebenarnya tak perlu. Tak digalakkan. Bukan tak boleh. Bukan saya cakap tak boleh. Bukan saya cakap tak ada markah. Tapi tidak digalakkan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada konstruk bahagian B. Okey, terdapat beberapa konstruk lah. Memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta dalam bahagian B ni. Okey, kita pergi kepada soalan aplikasi prosedur. Rajah 2 menunjukkan satu langkah bagi menghasilkan baja organik. Kenal pasti jenis baja organik yang akan dihasilkan. Yang kedua, huraikan proses menghasilkan baja organik itu. Kini saya cakap tadi, huraikan. Jadi huraikan ni biasanya soalan berkaitan amali. Jadi ini amali menghasilkan baja organik. Jadi pelajar kena huraikan proses daripada awal sampai habis lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan aplikasi pengiraan. Aplikasi ni ada dua, Kemal. Aplikasi prosedur. Prosedur ni biasanya yang saya cakap tadi lah, menghasilkan baja organik. Yang kedua, aplikasi pengiraan. Pengiraan ni mengiralah sama ada baja ke, NPM ke, belanjawan ke, yang membawa maksud aplikasi pengiraan ni sendirilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini adalah jawapan bagi tadi saya sebutlah aplikasi pengiraan. Okey, pelajar kena mahir lah. Macam saya cakap tadi, ada banyak kaedah untuk pelajar membuat formula pengiraan baju. Silang ke ataupun 100 atas 100 bawah, itu awak mesti dah belajar dengan guru-guru awak, jadi awak dah mahir lah. Okey, seterusnya adalah menganalisis. Menganalisis ni biasanya dia akan berikan carta ataupun graf. Jadi pelajar kena keluarkan isi daripada graf tu. Okey, macam contoh soalan lah, terangkan pola harga ayam, harga jualan ayam di Rajah 1. Maknanya dia kena keluarkan. Ini sebenarnya murid-murid susah nak jawab kadang-kadang sebab dia orang tak tahu macam mana nak ekstrakkan graf ni dalam bentuk ayat. Jadi pelajar tengok je. Pada bulan Januari dan Februari, harga jualan ayam pada harga RM6.50 dah boleh tengok. Okey. Januari RM6.50. Keluarkan je dalam bentuk ayat. Dan seterusnya, bulan Mac harga jualan naik kepada berapa? Kemudian April harga jualan naik kepada RM7. Jadi murid-murid keluarkan dalam bentuk ayat. Dah boleh rujuk pada graf. Okey, seterusnya menilai. Menilai ni biasanya menggunakan kaedah, kriteria atau standard. Ini contoh soalan menilai. Okey. Jadi soalan ni adalah nyatakan pulangan modal yang tertinggi. Okey, jadi awak dah boleh tengok pulangan modal tertinggi adalah bidang usaha Chili. Sebab apa? Sebab 2.1 ni PM pulangan modal. Pulangan modal yang lebih tinggi. Jadi pelajar dah tahu. Terus jawab bidang usaha Chili. Okey, seterusnya soalan sambungannya, nilaikan prestasi ketiga-tiga bidang usaha. Jadi awak nilaikan, murid-murid nilaikan bidang usaha Chili paling tinggi. Keluarkan dalam bentuk ayat. Awak dah nampak dalam bentuk jadual tadi. Awak terjemahkan dalam bentuk ayat. Awak tulis bidang usaha Chili paling tinggi keuntungan. Yang pertama tulis keuntungan berapa, berbanding apa. Kemudian dalam jadual tadi dah ada pulangan modal. Jadi awak keluarkan lagi. Pulangan modal Chili tinggi berbanding apa. Jadi dah boleh tengok Okey, seterusnya kita pergi kepada yang menilai. Menunjukkan maklumat kesan penggunaan baja kimia dan baja organik. Okey, yang ini pelajar kena buatlah, hitung pulangan modal. Dan tentukan jenis baja manakah paling baik. Ini kena tentukan, kena membuat perbandingan. Okey. Dan ini adalah pengiraan ni lah. Ini adalah pengiraan, ya betul. Bagi
Pengkiraan baja dan juga jawapan bagi perbandingan antara baja kimia dan baja organik. Okey, jadi pelajar boleh buat sama ada jadual ataupun dalam bentuk penulisan. Macam saya cakap tadi. Okey. Okey, baik cikgu. Jadi itu dia serba sedikit bahagian B cikgu Okey. dalam esei kan cikgu respon dalam terbuka. Respon terbuka. Respon terbuka ni sebenarnya dia nak menilai jawapan pelajar tu mengasah lah dia punya bakat sebenarnya. Bukan bakat, dia punya Menganalisis. Oh, okey. Dia nak congkil pelajar punya kehebat sebenarnya untuk Betul. lebih inilah dalam jawapan tu dia sendirilah. Janganlah tulis macam cikgu cakap tadi 1+1 2 terus macam tu kan. Ya betul. Okey. Baik, cikgu kita nak berhenti rehat sebab selepas ini saya rasa ramai yang calon SPM nantikan cikgu mengenai lakaran tu kan. Didik TV KPM